اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وأنت مولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الصابرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ملكك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللوم معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء الشاكرين وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وجيفان متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Maksudnya telah beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka tidak membezakan di antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Dan mereka berkata, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, sesungguhnya kepada Engkaulah kami akan dikembalikan. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita. Dan diberikan kepada kita nikmat kesihatan. Diberi lagi peluang kepada kita untuk hidup di saat dan ketika ini. Semoga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita munafaatkan bagi mencari bekalan-bekalan untuk alam yang seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini Allah Ta'ala bagi lagi nikmat kita untuk solat berjamaah. Solat tadi, solat Maghrib, solat Isyak, dan sekarang ni kita solat Tarawih dalam keadaan berjamaah. Tahun lepas kita tak dapat nikmat ini. Tahun lepas kita tak dapat nikmat solat berjamaah pun. Begitu juga solat tarawih secara berjamaah tak dapat, masing-masing kita buat di rumah kita. Ada yang boleh bimbing, pimpin keluarga, dia buat. Ada yang tak boleh nak jalan. Bini duk suruh pun tak payah. Lain sekali masing-masing sembahyang. Tapi syukur. Tahun ni Allah Ta'ala bagi nikmat ini. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya engkau bersyukur, aku tambahkan lagi nikmatku. Dan jika sekiranya kamu kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat perit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pasal apa di bulan Ramadan ini masjid-masjid, surau-surau melimpah. Sebelum Ramadan tak macam ni. Pasal apa bila datang Ramadan melimpah ruah sampai ke tepi-tepi kolah kita semayang.
Pasal apa? Tidak kita balik di rumah dah. Pasal apa kita masih berada di masjid ini? Tak lain tak bukan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita dengar perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Tahun pertama hijrah, Nabi dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tahun pertama Nabi sampai, tidak diperintahkan lagi ibadah puasa di bulan Ramadan. Masuk tahun kedua bulan Sya'ban, Allah Ta'ala turunkan firman ini, perintah supaya menunaikan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan. Maka Nabi dan para sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka berlakulah ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan. Sekarang ni dah tahun 1442 Hijrah. Bermakna kita dah bulan Ramadan ni, tahun 1442 ini dah 1441 bulan dah ibadah Ramadan ini. Bukan kita saja, orang-orang sebelum kita melaksanakan ibadah ini. Jadi kita taat kepada perintah Allah, kita taat kepada perintah Rasulullah. Ni yang kita puasa juga. Di antaranya apa yang Nabi kata, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin sungguh, percaya sungguh ni perintah Allah yang cipta kita, Allah yang memiliki sekalian alam ini, perintah kita puasa, maka kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi bila masuk bulan Rejab, Nabi dah doa dah supaya Allah Ta'ala sampaikan ke bulan Ramadan. Selalu kita dengar imam-imam kita baca 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, 2 bulan lagi nak sampai Ramadan. Nabi doa dah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah ke atas kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita yang berada dalam masjid ni dan umat Islam yang Allah Ta'ala bagi hidup lagi di saat ketika ini, dimakbulkan Allah doa ini. Kita dapat bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhan tajalla wa btasama tuba lil abdi idza gtanama. Ramadan datang dengan penuh senyuman. Ramadan muncul dengan penuh senyuman, penuh tawaran-tawaran istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tawaran-tawaran ini tidak ada di bulan lain melainkan bulan Ramadan. Ini alhamdulillah, kita berlumba-lumba lah melaksanakan ibadah perintah Allah di bulan ini. Tuba lil abdi idza tanama. Beruntunglah hamba-hamba Allah, beruntunglah hamba-hamba Allah yang dapat mengambil faedah, yang dapat mengambil manfaat daripada kedatangan Ramadan ni.
maka rugilah orang yang tak ambil manfaat. Ramadan ni datang, kita boleh umpamakan seperti mana trailer kontainer bawa hadiah-hadiah istimewa dekat kita. Seumpama pasaraya besar yang buat offer besar-besaran. Seumpama kapal terbang mari mendarat bawa hadiah-hadiah istimewa dekat kita. Inilah Ramadan yang telah muncul, yang kita sedang berada di dalamnya. Apa dia di antara keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini? Terlalu banyak. Di antaranya, sabit dalam hadis sahih, di antaranya satu amalan fardu yang kita buat di dalam bulan Ramadan ini digandakan sampai 70 kali ganda. Kita buat fardu maghrib tadi. Kali kita buat fardu maghrib seolah-olah dan sememangnya digandakan 70 kali ganda. Masya Allah, 70 kali ganda. Darat pula dengan 30 hari di bulan Ramadan. Masya Allah, Tuhan bagi banyak, banyak tawaran-tawaran istimewa. Dan satu amalan sunat yang kita buat, Allah Ta'ala berikan ganjaran seumpama ibadah fardu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak tahu macam mana ganjaran tu dibawakan kepada kita satu perbandingan. Satu hari puasa fardu, satu hari puasa fardu, sekiranya seseorang hamba Allah itu tinggal, tidak laksanakan satu hari puasa fardu tanpa alasan yang diharuskan oleh syarak, tanpa sebab-sebab yang diharuskan, tanpa sebab-sebab yang dibolehkan, sekiranya dia ganti puasa setahun, dia tidak boleh menampung satu hari puasa yang dia tinggalkan. Setahun 360 hari mengikut perkiraan hijrah. Yang 365 hari itu dikira tahun Masihi. Tahun hijrah 360 hari. Bayangkan sehari Ramadan, sehari puasa Ramadan tu, kalau siapa tinggal dengan sengaja tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak, tanpa sebab yang diharuskan oleh agama kita, dia puasa setahun, dia puasa 360 hari, tak dapat menampung lagi satu hari puasa yang dia tinggal. Besarnya pahala sehari kita puasa. Bayangkan. Bayangkan, jadi kita kena ingatkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, jangan ponteng puasa fardu ini. Dosanya sangat besar. Kena habaq beritahu. Kalau hang ganti balik setahun pun tak boleh nak tampung satu hari yang ditinggalkan tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi lah offer-offer di bulan Ramadan ini. Di antaranya kita dianjurkan supaya bermurah hati, memberi makan untuk orang berbuka puasa. Memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, kita dapat pahala seperti mana orang yang kita beri makan buka puasa, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala. Bagi makan, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala. Jadi ini di antara amalan yang mudah kita laksanakan, amalan yang sangat mudah kita laksanakan. Beli buah kurma, banyak-banyak kita agih. Selain daripada kita masak sendiri, kita bagi. Buah kurma mudah. Orang akan buka puasa, mula dengan buah kurma dulu, insya-Allah. Buah kurma pun banyak. Lah ni jadi murah berkat. Berkat musim ni kat sama rasanya. Ajwa tu boleh dapat sekilo RM50 kalau beli banyak-banyak. Kita duduk di Madinah pun beli RM80.
Ni tengok senang. Di surau Taman Ustaz kami buka dengan buah kurma ajwa. Beli, ada orang hamba Allah sponsor. Ni hamba Allah yang faham hadis Nabi ni, dia sponsor untuk sebulan buka puasa dengan kurma tu. Dia bagi pergi beli kurma ajwa. Pakat makan. Dapat pahala seperti mana orang yang puasa tu tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang puasa tu. Senang. Ni di antara yang simple, yang mudah kita boleh buat. Bermurah hati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang tokoh yang sangat pemurah. Nabi ni sangat pemurah. Bila datang bulan Ramadan, lagi-lagi pemurah Nabi bertambah. Diumpamakan seperti air yang mengalir, diumpamakan seperti angin yang berlalu. Pernah Nabi dapat hadiah 100 ekor unta. Belum sempat malam Nabi dah agih habis dah kepada sesiapa yang memerlukan. Tengok. Dan ada satu riwayat, satu hari isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bawa semangkuk kambing, makanan kegemaran Nabi, bawa. Nabi senyum, Nabi suka makanan kambing ni. Tu kita bakat minat kambing, kita ikut sunnah Nabi. Jadi sebelum Nabi makan, Nabi tanya Aisyah, dah bagi ke kat Ummu Aiman? Dah bagi ke pada si Anu? Dia tanya habis. Aisyah kata bagi habis dah. Ni yang tinggal kat kita ni. Nabi senyum. Nabi kata hak tinggal kat kita ni kita nak habiskan. Hak kita bagi kat orang tu lah sebenarnya hak kita. Masya Allah. Jadi kita ambil sempena keberkatan di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala lipat gandakan. Kita buat amalan sunat digandakan sampai seumpama ibadah fardu. Ibadah fardu digandakan 70 kali ganda. Jadi kita memperbanyakkan sedekah. Dan Allah Ta'ala bagi satu keistimewaan lagi di bulan Ramadan ini, iaitu satu malam daripada malam Ramadan ni akan ada malam Al-Qadar. Mesti akan ada satu malam, nama dia malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Kita nak hidup 80 tahun pun belum tentu. Kita nak hidup 60 tahun pun belum tentu. Nak hidup 70 tahun pun belum tentu. Baru ni sepupu Ustaz masuk 2 Ramadan dah kembali ke rahmatullah. Tak ada nak habis Ramadan tahun ni, dalam usia 60 tahun. Itulah umur kita. Baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Jadi inilah peluang kita nak jana pahala sebanyak mungkin. Kita yakin ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tadi ayat yang mula-mula saya baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah dengan Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Kita yakin bila Tuhan sebut dalam bulan Ramadan ni akan ada satu malam. Malam tu nama dia malam Al-Qadar. Dan siapa yang buat amal soleh, buat kebajikan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Jadi di antaranya Ustaz anjurkan, Ustaz syorkan, sebagai nasihat pada diri Ustaz sendiri, kita jangan miss amalan sedekah tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Ikut kemampuan masing-masing. Bukan kena 100 semalam. Pecah tabung tak apa lagi. Ini orang cerdik. Pecah tabung tak apa lagi. Ambil tabung puluh, tabung apa di rumah tu. Tapi agih bagi ada sumbangan tiap-tiap malam. Tanpa miss tiap-tiap malam. Bagi dekat masjid, bagi dekat surau. Tambahlah ni
Senang. Duduk di hujung jari lah. Balik-balik lagi, lepas makan moral lagi, sambil-sambil duduk minum, transfer pergi ke masjid ni RM10, transfer pergi masjid ni RM20, transfer pergi daripada tahfiz ni. Senang. Senang. Mudah. Jadi insya-Allah kita cuba amalkan. Ustaz berani cakap ni sebab ustaz pun cuba buat. Cuba buat. Jangan miss, ikut kemampuan masing-masing. Kalau mampu RM1, RM1, mampu RM5, RM5, mampu RM10, RM10, mampu RM50, RM50. Ada yang mampu RM100. Lagi besar saham dia, lagi besar ganjaran pahala dia. Jadi jangan miss amalan bersedekah di bulan Ramadan ini. Ini yang sangat mudah, sangat mudah. Sangat mudah untuk kita meraih ganjaran pahala di bulan Ramadan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa dia lagi yang dianjurkan? Dianjurkan kita untuk bersahur. Sunat muakkad, dianjurkan kita untuk bersahur. Dan lebih sunat lagi apabila kita melewatkan sahur. Dekat-dekat agak-agak 10 minit lagi nak subuh, selesailah kita makan. Itu masa yang baiklah. 10-15 minit lagi nak subuh, dah selesai dah kita makan sahur. Inilah rahsia kekuatan umat Islam. Sahur inilah membezakan puasa umat Islam dengan puasa Yahudi, dengan puasa musuh-musuh Islam. Inilah rahsia kekuatan umat Islam. Bila kita bersahur, secara automatik satu rukun daripada rukun puasa kita dapat laksanakan, iaitu niat puasa. Niat tu daripada terbenam matahari sampailah sebelum terbit fajar. Kita bangkit sahur tu tentu dah. Bukan tak pasal-pasal pergi duduk makan. Tentu dah kita bangkit sahur ni, kita niat di hati nak puasa esok hari. Itu di antara satu rukun daripada rukun puasa. Siapa tak berniat dikira tidak berpuasa. Tapi dia kena menahan diri juga daripada makan dan minum sebagai menghormati Ramadan, dan lepas Ramadan dia kena qada balik. Ini mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ustaz nak sentuh juga sikit tentang amalan kita mendirikan Ramadan ini. Nabi kata apa? Man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Di antaranya kita mendirikan Ramadan dengan melaksanakan solat tarawih. Kita duk buat ni, kira mendirikan Ramadan. Dan kita tambah dengan amalan solat sunat yang lain, solat sunat witir. Mungkin sebelum bulan Ramadan ni kita tak pernah buat. Jadi ni nak latih kita untuk buat solat sunat witir. Di antara solat sunat yang sangat dianjurkan, sehingga ada mazhab yang lain, mazhab Hanafi, solat witir ni menjadi wajib. Solat fardu yang 5 waktu tu, dia tambah satu lagi wajib, iaitu solat witir. Jadi kita tambah lagi. Dan dianjurkan juga solat tarawih ni secara berjamaah. Ni yang kita main masjid yang ramai penuh melimpah ni. Kalau nak sembahyang seorang-seorang tak larat tu. Nak boleh 10 rakaat pun mengah. Jadi rasa macam tak berapa nak semangat. Tapi bila kita main secara berjamaah, Allah jadi berasa semangat, dan kita tak terasa walaupun 20 rakaat kita buat. Itu di antaranya. Apa dia hikmah di sebalik berjamaah ini? Di antaranya falsafah yang Islam ajak kita di sebalik berjamaah ini, kita kena
berjamaah. Berjamaah ni bersatu padu. Bersatu padu. Umat Islam wajib bersatu padu. Hukum bercerai-berai adalah haram. Dalil dia firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Ni Islam duk ajak kita ni. Duk ajak jangan pecah belah, jangan pecah belah. Pecah belah akan melemahkan umat Islam. Hukum pecah belah ni haram. Bukan dalam masjid saja, bukan dalam surau saja. Di luar masjid surau, dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara, umat Islam mesti bersatu padu di bawah menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dalam masjid ni imam seorang dia. Imam tu syarat dia beriman. Mesti beriman, mesti faqih, kena tahu. Ini keutamaan jadi imam. Begitulah di luar masyarakat, kita mesti kena ambil imam, pemimpin yang Islam, yang beriman, yang faham agama. Berdosalah, bukan setakat berdosa, bahkan boleh merosak akidah orang yang memilih pemimpin bukan Islam. Lebih-lebih lagi mereka ini anti-Islam, musuh kepada Islam. Ni kalau di depan kita ni, kalau imam naik tengok-tengok pakai seluar pendek, orang bukan Islam jadi imam, nak ikut tak? Tak boleh ikut, tak sah. Tak sah sembahyang. Dia pun tak sah, orang yang ikut pun tak sah. Begitulah perumpamaan. Kita mesti di dalam masyarakat, di luar kita, di luar masjid surau ini, mesti kena bersama kepimpinan Islam. Nak kepimpinan Islam ni, di antaranya kita kena daftar pemilih ahli keluarga. Ingat, ahli keluarga yang cukup syarat mesti daftar pemilih. Sejarah puasa ni berlaku di bulan Ramadan. 8 Ramadan berlaku perang Badar. Start perintah puasa ni berlaku perang Badar. 8 Hijrah, hari yang ke-8. Ni kita nak masuk 6. Malam ni 6 lah. 2 hari lagi perintah perang. Umat Islam berperang di bulan Ramadan. Jadi lah ni tak ada dah perang kita nak pertahankan negara, melainkan dengan memilih jalan muwajahah silmiyah, secara sistem demokrasi untuk kita nak mempertahankan kepimpinan Islam. Mesti bukan sunat, bukan harus, mesti di kalangan umat Islam yang cukup syarat daftar sebagai pemilih. Kalau tak daftar, kita akan ditindas oleh golongan yang kecil. Ada satu golongan 25% saja. Kita Melayu Islam 65%, tapi tak daftar. Yang daftar 20% je yang daftar. Depa ni yang sikit ini 25% semua daftar. Tentulah mereka akan menang. Tentulah mereka akan pegang kuasa politik. Kena ingat ini di antara falsafah pengajaran yang kita kena ambil dalam kita melaksanakan ibadah secara berjamaah. Dalam masjid kita bersatu, dalam surau kita bersatu, dalam masyarakat pun umat Islam mesti bersatu padu. Hukumnya haram bercerai-berai, berpecah belah. Dengan bersatunya Aus dan Khazraj dan umat Islam, maka tersungkur 2 kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Mana orang nak sangka? Bila kita bersatu, kita akan teguh. Pepatah Melayu pun kata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sebatang lidi boleh dipatah-patahkan dengan jari, tapi kalau segenggam lidi, ia akan menjadi kuat. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat setakat itu saja di antara
tazkirah yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.